Salam Malaysia Madani, berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Dewan Rakyat hari ini meneruskan perbahasan Belanjawan 2024 peringkat jawatan kuasa. 924 permohonan semakan hukuman bagi banduan yang dikenakan hukuman mati mandatori dan pemenjaraan sepanjang hayat telah dikemukakan kepada mahkamah setakat 31 Oktober lepas. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh. Jelas beliau, jumlah itu melibatkan 807 semakan hukuman mati mandatori dan 117 semakan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Melalui statistik daripada Jabatan Penjara Malaysia, seramai 1020 banduan akan menerima manfaat susulan daripada penguatkuasaan Akta 847 ini. Pendengaran kes pertama bagi semakan hukuman di bawah Akta 847 pula akan diadakan pada 14 November di Mahkamah Persekutuan di Putrajaya. Itu adalah kes pertama yang akan di mana review di Mahkamah Persekutuan akan didengar. Terdahulu, Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio meminta penjelasan mengenai jumlah permohonan semakan hukuman bagi banduan yang dibuat setakat ini. Ia termasuk kos yang terlibat dalam proses permohonan tersebut. Susulan peningkatan membabitkan jenayah syariah, Wakil Jerlun Dr. Abdul Ghani Ahmad menyarankan agar kerajaan membentangkan rang undang-undang RUU Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah RUU 355 dengan kadar segera. Saya difahamkan kelulusan jemaah menteri untuk membolehkan RUU 355 dibentangkan sudah pun diperolehi oleh Jemaah Menteri Kabinet pada Ogos 2022 yang lalu. Namun begitu, Parlimen telah dibubarkan pada 6 Oktober 2022 yang lalu menyebabkan kerajaan pada waktu itu tidak dapat membentangkannya. Oleh itu, saya pohon agar kerajaan dapat membentangkan RUU 355 ini dengan kadar segera. Pada masa sama, beliau turut meminta kerajaan menyatakan status terkini penggubalan RUU berkenaan di peringkat Jabatan Peguam Negara. Purata pendapatan peneroka Felda turut disentuh. Wakil Jempol Datuk Syamsul Kahar Muhammad Deli menyarankan agar kerajaan membuat pelarasan supaya pendapatan minimum golongan itu mencecah RM1,500 sebulan. Itu setelah ditolak segala hasil pengurusan di Tanah Rancangan Felda, rata-rata slip yang diterima oleh peneroka Felda adalah lebih kurang 1,200 saja sebulan. Secara kasar, implikasi kewangan jika pihak kerajaan memberi bantuan RM300 sebulan supaya genap menjadi jumlah 1,500 kepada 112,635 orang peneroka, anggaran ataupun implikasi keuangan adalah berjumlah lebih kurang 405 juta setahun. Sementara itu, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Wilson Ugak Kumbung memaklumkan Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM tidak pernah menjalankan tugas sebagai alat politik, tetapi ia berfungsi sebagai agensi komunikasi komuniti kerajaan. Jelas beliau, JKOM bertindak menerusi 3 fungsi, iaitu melahirkan komuniti budaya ilmu, kemahiran digital serta bersemangat patriotik. Bagi menjamin penyampaian maklumat kerajaan yang efektif kepada rakyat dan menangkis berita palsu dan fitnah, JKOM akan mengubah naratif penyampaian maklumat kepada naratif menjawab isu-isu permasalahan yang ditimbulkan agar rakyat mendapat berita yang sahih.
Ini pula berhubung peniaga pasar pagi bawah seliaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok mencadangkan supaya lesen harian dikeluarkan untuk peniaga pada hari tertentu. Pengeluaran lesen harian seperti ini dapat memudahkan pengurusan dan pemantauan pasar pagi oleh pihak DBKL. Ramai penjaja pasar pagi yang mendapat lesen perniagaan di DBKL tidak berbuka gerai dan berniaga pada setiap hari, setiap minggu. Mereka selalu berkongsi satu gerai dengan ahli keluarga atau kawan mereka. Keadaan ini selalu menimbulkan pergaduhan di kalangan penjaja pasar pagi dan juga menyebabkan berlakunya korupsi. Tiga kaedah penyasaran semula subsidi petrol dan diesel akan dilaksana serta dikemuka untuk pertimbangan Jemaah Menteri bulan ini. Langkah bertujuan menambah baik kedudukan fiskal negara sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara individu melalui pendekatan perlindungan sosial ataupun social protection. Kedua, sama ada yang pertama itu ataupun yang kedua, pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah. Yang pertama tadi mengikut individu, yang kedua secara isi rumah dan melalui pendekatan hybrid. Pertimbangan ketiga ialah pemberian subsidi secara bersasar mengikut kelayakan pendapatan boleh belanja bersih secara isi rumah tetap dan juga individu gabungan tetapi dilaksanakan menggunakan kaedah kad subsidi. Sejak 2015 hingga 2023, jumlah subsidi serta bantuan sosial yang ditanggung kerajaan berjumlah RM294.5 bilion. Dalam pada itu, langkah awal telah dilaksana kerajaan bagi menyelaras rangka tindakan ekonomi digital Malaysia My Digital. Fokusnya memastikan industri pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi dapat dicapai sebagai enjin pertumbuhan baharu ekonomi negara. Peranan agensi kerajaan dan GLC melalui kaedah satu tingkap turut diselaras bagi elak pertindihan fungsi serta mudahkan urusan dengan syarikat pemula. Dan ekonomi juga telah membangunkan program Executive Digital Leadership ataupun EDL yang bertujuan untuk meningkatkan kemahiran dan kepimpinan digital dalam sektor awam dan swasta. Program yang dibangunkan khas oleh Asia Business of School ASB dengan penglibatan syarikat-syarikat teknologi digital dunia seperti IBM, Microsoft, Google, Amazon Web Services dan juga Shopee. Penglibatan pegawai di peringkat pengurusan tertinggi dari sektor awam akan dapat menyumbang kepada transformasi pendigitalan di organisasi awam dan syarikat swasta dan pengambilan kohort pertama telah bermula dan dijangka kelas ataupun kohort pertama itu akan mula masuk kelas November ini. 8 jenis komoditi makanan diberi perhatian bagi meningkatkan keterjaminan dan mengurangkan kebergantungan import. Ini melibatkan beras, sayur, buah-buahan, daging dan telur ayam atau itik, daging lembu, susu segar dan ikan. Untuk menjawab sama ada matlamat itu realistik atau tidak, kalau kita lihat daripada 8 ini bahan makanan utama yang tadi saya sebutkan yang tadi itu, ada yang kalau lihat jurang daripada sasaran sekarang berbanding dengan target adalah dekat. Seperti contoh buah-buahan 78,1% berbanding dengan sasaran kita nak mencapai 83%. So itu sesuatu yang kita boleh mencapai dan ada juga yang jauh lagi sedikit seperti beras 62,6% berbanding dengan 75%. So ini pun agak realistik dan juga ada berbagai yang dari segi SSR ni kita kena review balik kerana target SSR ni kita akan letak setiap 5 tahun.
Pelaksanaan aliran pantas pelbagai lorong MLFF bagi sistem kutipan tol di lebuh raya akan menggunakan sistem pengecaman nombor pendaftaran automatik selain sistem pengecaman frekuensi radio RFID. Menerusi pelaksanaannya, pengguna tidak perlu lagi berhenti atau perlahankan kenderaan bagi membuat bayaran sekaligus kesesakan di plaza tol dapat diatasi. Tempoh percubaannya akan dilaksana tahun depan. Dan setakat ini kita ada 416 lorong FID di seluruh lebuh raya di Malaysia. Dalam MLF ini kita letakkan juga RFID. Maknanya kita akan menggunakan radio frequency identification dan juga kita akan menggunakan bersama automatic plate number recognition. Maknanya kita menggunakan NANPR. Kita gunakan sekali supaya ia akan lebih laju dan kita boleh detect nombor kereta dan juga sekali dengan pengguna tersebut. Projek Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP merekodkan nilai pelaburan terkumpul lebih RM31 bilion setakat Oktober lalu. Pelaksanaan 21 projek kerjasama Belt and Road Initiative BRI antara Malaysia dan China ini dijangka mewujudkan lebih 14,000 peluang pekerjaan. Semenjak Malaysia menandatangani MOU BRI, Kerajaan Malaysia dan China pada tahun 2019 telah secara rasminya mengumumkan projek pertama iaitu Malaysia-China Kuantan Industrial Park MCKIP di Pahang dan China-Malaysia Qinzhou Industrial Park CMQIP di wilayah Guangxi sebagai projek kerjasama BRI antara Malaysia dan China. Penuhi permintaan dan kehendak industri selain menjadi rujukan utama kepada institusi latihan kemahiran. Untuk itu, 2,072 pusat latihan berteraskan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan telah dibangunkan. Melalui industri-led body ini, pakar-pakar dan pengamal industri memberikan input dan terlibat secara langsung bermula dari peringkat awal pembangunan NOS yang seterusnya digunakan sebagai standard rujukan dalam membangunkan kurikulum program TVET kita. Penglibatan industri-led body dalam pengubalan dan penambahbaikan NOS merupakan salah satu mekanisme untuk memperoleh input daripada pihak industri agar isu ketidakpadanan dapat diminimumkan. Berita Parlimen berakhir di sini. Teruskan sokongan dan bantuan kepada rakyat Palestin yang ditindas Zionis Israel. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.